Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurfuzan Nisa Peti Jasman. Saya daripada kelas DTK 2B. Nombor kad masjid saya adalah 10TK 20F1053. Saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang topik tragedi 13 Mei. Di sini adalah senarai nama ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Ashraf Hilmi bin Roslan, Muhammad Irfan bin Muhammad Razan, Muhammad Alif Amiruddin bin Nur Azmi dan yang terakhir adalah Muhammad Nasrullah bin Khalid. Sini adalah serba sedikit tentang kisah 13 Mei 1969 iaitu kesatuan pecah berderai, iaitu tiba-tiba berlakunya perubahan ungkapan dan haluan negara, perpaduan menggantikan perkataan kesatuan dan kesatuan dalam kepelbagaian tak digunakan lagi. Perpaduan dalam kepelbagaian diguna pakai semenjak RMK 2 1971 untuk usaha penyatuan sosial. Saya akan terangkan tentang punca-punca berlakunya tragedi 13 Mei. Antaranya adalah dasar pecah dan perintah penjajahan British. Dasar penjajahan Inggeris mengamalkan konsep pecah dan perintah merupakan satu tindakan yang berkesan dan telah menjadi punca wujudnya jurang antara kaum ada dari sudut ekonomi dan juga polariti kaum. Umpamanya orang Cina tinggal di bandar dan menjalankan perniagaan, orang-orang Melayu tinggal di luar bandar sebagai petani dan nelayan kecil, dan kaum India kebanyakan pula sebagai buruh kasar, kerajaan dan pekerja di ladang. Keadaan ini menyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat Bumiputera khususnya Melayu menjadi lemah dan ketinggalan. Seterusnya adalah layanan berat sebelah oleh tentera Jepun, iaitu pada zaman pendudukan Jepun, masyarakat Tanah Melayu telah dilayan secara berbeza-beza dengan masyarakat Cina. Masyarakat Cina umpamanya telah dilayan dengan begitu teruk oleh tentera Jepun berbanding dengan orang Melayu. Ini kerana berikutan Jepun pernah berperang dengan orang Cina sebelum ini menyebabkan perasaan saling mendendami antara satu sama lain masih segar dalam ingatan mereka. Layanan berat sebelah ini telah menyemai perasaan permusuhan antara orang Melayu dan orang Cina. Yang ketiga adalah latar belakang pendidikan yang berbeza. Latar belakang pendidikan yang berbeza juga telah dikaitkan sebagai punca yang membawa kepada meletusnya peristiwa 13 Mei. Hal ini berlaku apabila sistem pendidikan yang wujud di Tanah Melayu sebelum merdeka terbahagi kepada 4 aliran mengikut kaum, iaitu Sekolah Melayu, Sekolah Cina, Sekolah India dan Sekolah Inggeris. Terusnya perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu. PAP telah secara lantang menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap apa yang disebut oleh hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan. Mereka mendakwa hak kaum-kaum lain telah diketepikan, kononnya mereka telah tersisih daripada keadilan. Namun hakikat sebenar kedudukan taraf ekonomi orang Melayu adalah terkebawah berbanding dengan kaum Cina. Seterusnya adalah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Isu bahasa juga tidak kurang pentingnya dalam menyumbang faktor kepada peristiwa 13 Mei. Berikutan Perisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu 1957, sebuah perlembagaan persekutuan telah dibentuk yang antara lainnya menyatakan dengan jelas tentang kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa rasmi negara. Setelah 10 tahun merdeka, kerajaan akan mengkaji semula tentang kedudukan bahasa Inggeris dengan tujuan untuk menggugurkannya daripada status bahasa rasmi dan hanya bahasa Melayu sahaja yang diiktiraf sebagai bahasa rasmi. Dan yang terakhir, antara punca-punca berlakunya 13 Mei adalah pertelingkahan parti politik. Dalam pilihan raya 1964, Parti Tindakan Rakyat iaitu PETI ataupun PAP Singapura
telah turut serta dalam pilihan raya. Walaupun sudah ada persetujuan antara Tunku dan Lee Kuan Yew sebagai pemimpin PAP yang tidak akan menyertai pilihan raya itu, namun apabila pilihan raya itu berlangsung, PAP telah meletakkan calon seramai 9 orang. Bagaimanapun setelah Tunku membuat pensyarahan bahawa beliau tetap mengekalkan keanggotaan MCA dalam perikatan, maka PAP yang gagal untuk menyertai perikatan telah menukar corak kepimpinannya dengan menyerang UMNO dan orang-orang Melayu. Mereka mula membangkitkan kedudukan istimewa orang Melayu, soal bahasa, malahan taraf orang-orang Melayu turut dipersoalkan tanpa menghiraukan rasa tersinggung orang-orang Melayu. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ashraf bin Roslan daripada kelas DPK 2B, Matrik 10.20 1012. Hari ini saya akan membentangkan tentang cadangan mengatasi isu perbalahan antara kaum. Pertama, dia menubuhkan penubuhan Jabatan Perpaduan Negara JPN dan Majlis Menghibur Negara MMN ialah pada 1970. Jabatan Perpaduan Negara JPN berfungsi untuk pertama, dia untuk membantu meningkatkan kesedaran komuniti mengenai perpaduan dan integrasi nasional melalui aktiviti penggalakan dan pendidikan. Yang kedua, dia untuk mewujud dan menyelaraskan aktiviti perpaduan melalui rukun tetangga berasaskan konsep kejiranan. Yang ketiga, membimbing kanak-kanak berbilang kaum untuk bentuk peribadi dan perwatakan yang sempurna bagi kepentingan perpaduan dan integrasi melalui tabika perpaduan. Yang keempat, untuk membantu dan mengukuhkan perpaduan dan berintegrasi nasional melalui penyelidikan etnososial. Yang terakhir, untuk menyediakan khidmat sokongan yang berkualiti dalam aspek pengurusan kewangan dan sumber manusia serta pentadbiran am supaya matlamat jabatan dapat dicapai dengan jayanya. Itu saja untuk saya dalam poin kali ini. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Rozahan. Nama matrik saya 10.20F1008. Saya dari kelas 3B. Saya akan menyambut pembentangan yang telah dibuat oleh Ashraf Helmi. Adalah penyusunan semula politik. Untuk poin yang pertama adalah selepas peristiwa 13 Mei 1999, semua parti-parti politik mula sedar tentang kepentingan bersatu dalam satu barisan bagi mentadbir Malaysia dengan menggabungkan pelbagai kaum. Selain itu, iaitu poin yang kedua, ianya bersesuaian dengan pindaan Perlembagaan 1971, penyatuan fahaman politik bagi mewujudkan sistem kerajaan campur dapat mengurangkan perpecahan politik yang berlaku di kalangan masyarakat Malaysia, iaitu pembentukan politik campuran ini, iaitu pembentukan politik campuran ini ia akan menyenangkan dan memudahkan lagi sesebuah kerajaan dalam proses pembentukan bangsa yang baru. Seterusnya adalah politik campuran ini boleh mencari jalan penyelesaian dalam keadaan berlakunya konflik. Untuk poin yang ketiga adalah rombakan dalam politik ini berjaya mencapai matlamat kerana semua pihak mulai sedar akan kepentingan perpaduan kaum di kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya adalah organisasi politik yang berasaskan kepada kepentingan etnik perlu dihapuskan dan mewujudkan pencampuran di antara etnik-etnik yang mewujudkan sesebuah organisasi yang sepadan. Huraian yang dapat saya bagi adalah setiap permasalah yang timbul dalam kumpulan-kumpulan ini
iaitu dalam kumpulan etnik ini boleh dibawa berbincanglah sebelum mengambil langkah yang seterusnya. Untuk poin yang kelima adalah sebilangan besar parti-parti politik yang berasaskan kepada perjuangan kepentingan kumpulan etnik masing-masing perlu dibawa bersama ke dalam satu ikatan politik yang lebih besar, iaitu adalah barisan, contohnya Barisan Nasional yang ditubuhkan adalah gabungan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, Parti Islam SE Malaysia iaitu PAS. Selain itu ialah Kongres India Malaysia MIC dan Persatuan Cina Malaysia beserta 6 lagi parti politik pada ketika itu. Seterusnya adalah pindaan akta hasutan. Ni saya dapat satu poin saja, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu dikeluarkan daripada pembincangan umum. Okay, nama saya Muhammad Ali Famiruddin bin Nurul Azmi. Nombor metrik saya 10 DTK 20F1037. Saya dari kelas DTK 2B. Akan menyambung pembentangan daripada Muhammad Irfan, iaitu penubuhan Majlis Perundingan Negara dalam tajuk cadangan mengatasi isu perbalahan antara kaum. Itu ini poin yang ketiga, iaitu penubuhan Majlis Perundingan Negara. Okey, penubuhan Majlis Perundingan Negara ini ditubuhkan pada 29 Januari 1970. Okey, majlis ini juga adalah bertujuan untuk membentuk perpaduan itu antara kaum di Malaysia. Okey, anggota MPN ni terdiri daripada Magarin, Kerajaan Negeri, Wakil Parti Politik, Wakil dari Sabah dan Sarawak, Kumpulan Agama dan sebagainya. Okey, majlis ini juga ditubuhkan bertujuan untuk meneliti isu-isu perpaduan negara serta mencari jalan untuk meneliti isu-isu mencari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersangkut dengan perhubungan dan integrasi kaum di Malaysia. Okey, MPN ni juga bertanggungjawab terhadap beberapa ideologi negara berkaitan perpaduan negara berkaitan perpaduan. Okay, seterusnya, pengembangan rukun negara merupakan satu ideologi yang digubal di bawah pemimpin Magarin dan digubal oleh MPN pada tahun 2007 Januari 1970. Okey, antara prinsip-prinsip rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan, iaitu di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah menetapkan agama Islam sebagai agama rasmi dan agama lain bebas diamalkan di mana-mana bahagian. Okey, yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, iaitu menekankan kesetiaan rakyat kepada ketua negara dan negeri masing-masing. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan, iaitu supaya rakyat dapat menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang keempat, kedaulatan undang-undang, iaitu undang-undang tersebut mestilah dipatuhi untuk memastikan kedaulatan sentiasa terpelihara. Rakyat kena patuhi undang yang kerajaan bagi, contohnya. Okey, iaitu yang terakhir, kesepadan dan kesusilaan, pembentukan masyarakat yang berbilang kaum dan agama yang harmoni dapat dilahirkan sekiranya setiap individu dalam masyarakat boleh berpegang teguh pada prinsip ini. Okey. Seterusnya adalah maklumat tambahan untuk penubuhan Majlis Perundingan ataupun maklumat tambahan dalam cadangan.
dalam peribahasa menuntut buluh ialah dari rebungnya. Orang yang pertama yang paling awal mendekati anak-anak adalah ibu bapa. Oleh itu, fikiran dan kelakuan anak-anak akan dipengaruhi oleh ibu bapa mereka. Contohnya, anak-anak mereka akan didedahkan tentang isu-isu kaum sejak kecil lagi. Ibu bapa ni pentinglah dalam keluarga sebab ibu bapa ni juga akan mencerita-cerita secara kepada anak-anak mereka, dan itu memang di fikiran mereka sewaktu kecil, dan disebabkan kebanyakan ibu bapa di Malaysia masih mempunyai tanggapan yang salah terhadap isu-isu kaum seperti peristiwa 13 Mei yang berlaku pada tahun 1969, iaitu rusuhan yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia, maka mereka akan memberi fakta yang terpesong yang akan mempengaruhi anak-anak terhadap bangsa-bangsa yang lain di Malaysia lagi. Sila. Okay. Yang seterusnya, konflik etnik dan kaum ini tidak akan menguntungkan sesebuah negara. Itu mahupun rakyatnya. Ramai yang tidak berdosa telah terkorban dan banyak harta yang musnah. Itu pada tahun 13 Mei. Peristiwa 13 Mei ni banyak konflik lah etnik dan kaum, dan banyaklah yang ramai rakyat tak berdosa terkorban. Itu dalam ni malah yang membawa kerugian dan pengalaman pahit kepada rakyat di negara yang berlakunya masalah konflik etnik dan kaum. Konflik etnik dan kaum di sebuah negara boleh diatasi dengan beberapa langkah dan strategi untuk memastikan peristiwa yang sedemikian rupa tidak akan terjadi. Antara langkah-langkah untuk mengatasi konflik etnik dan kaum di sebuah negara adalah dengan membasmi kemiskinan tanpa mengira perbezaan etnik dan kaum, dan membezakan kaum bangsa yang berada di dalam Malaysia. Yang kedua, membuat penyusunan semula untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi di antara kaum, di antara kumpulan etnik. Yang ketiga, menghapuskan pengenalan etnik dengan kegiatan ekonomi dan kawasan tempat tinggal. Dan yang terakhir, kepentingan umum akan lebih diutamakan daripada kepentingan kaum atau kumpulan-kumpulan yang tertentu. Assalamualaikum. Saya Muhammad Khalid. Jadi saya adalah F. So ini saya beri pengajaran terjadi pada 13 Mei tahun 1969. Pengajaran dia adalah tahun 13 Mei 1969 adalah pengajaran pentingnya masyarakat berbagai kaum di negara ini untuk terus dan hidup dalam harmoni. Bagi Fellow Utama Institut Kajian Etnik Masa Malaysia, Prof. Dato' Dr. Teo Kok Siong, pengajaran daripada peristiwa 50 tahun lepas itu penting bukan untuk rakyat sahaja dan kerukunan, namun bagi meningkatkan kemajuan negara. Dia mengatakan kepada bernama, kejadian 13 Mei mengingatkan orang bahawa kebenaran peribahasa itu harus dihasilkan dan memenangkan diarang kerana konflik berbahaya bagi semua kaum, kecuali itu mempengaruhi imej negara di atas bangsa. Bahasa kebangsaan istimewa orang etnik di Sabah dan Sarawak dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Dan lebih penting, kita harus memastikan bahawa keadaan ini tidak berulang lagi dan memastikan bahawa hubungan kaum sentiasa baik. Namun, kita tidak menolak bahawa perkembangan pluralisme etnik boleh mempengaruhi keharmonian masyarakat berbilang etnik di negara ini. Nasionalisme adalah ideologi yang membawa kepada pembahagian masyarakat kepada dua kategori berdasarkan bangsa dan agama. Sebaliknya, seperti mana di negara ini perlu memperhatikan isu perpaduan kaum yang harus diperkukuhkan di Semenanjung Malaysia dan isu perpaduan kaum yang lebih erat antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Persatuan serantau yang baik. Profesor Madia Ahmad Martada Muhammad, Dekan Fakulti Undang-Undang Hubungan Kerajaan dan Antarabangsa di Universiti Utara Malaysia berharap agar ahli politik berhenti bermain dengan sentimen perkauman dan menyentuhnya dapat meningkatkan ketegangan di negara ini. Isu situasi yang sensitif.
Dia mengatakan bahawa untuk membendung kerusuhan antara kaum, pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas dan segera terhadap mereka yang telah menggunakan sistem perkauman dan keadaan agama. Pada zaman teknologi sekarang, bilangan kecil orang telah membuat komen yang melampau di media sosial. Kiranya tindakan keras tidak diambil terhadap mereka, ini menyebabkan orang lain mengambil tindakan yang sama dan tingkah laku berbahaya bagi keharmonian negara. Di samping itu, pemerintah mesti meneruskan usaha untuk memperkasakan pemberdayaan orang Melayu dan masyarakat adat, terutama golongan berpendapatan rendah dalam bidang dan merapatkan jurang ekonomi antara kaum. Dia berkata, punca kejadian 13 Mei ialah orang Melayu merasa mereka ketinggalan dalam bidang ekonomi. Jadi mereka memperkenalkan asas ekonomi baru. Menurut data rasmi mengenai peristiwa yang dibuat dalam sejarah hitam negara, 196 orang terbunuh antara 13 Mei dan 31 Julai tahun 1960. Walaupun ada yang menganggarkan kematian tinggi. Menurut laporan, peristiwa selepas pilihan raya umum juga menyebabkan sekitar 6,000 orang kehilangan tempat tinggal. Sekurang-kurangnya 211 kereta musnah atau rosak dan 753 bangunan rosak atau terbakar. Terima kasih.